kita nak membincangkan, nak tahu respon ataupun pendapat YB tentang isu politik Melaka. Baru-baru ni di sebuah salah satu media tempatan, YB ada menyebut bahawa adalah berhak untuk PH mengambil alih semula pentadbiran. Jadi boleh YB ulas sedikit bagaimana kita boleh menerima semula rampasan kuasa, atau sebenarnya ada kata lain yang mungkin dari pendapat YB sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia. Saya nak pergi lebih ke belakang sedikit sebelum pergi kepada peristiwa Melaka. Kita tahu bahawa peralihan kuasa berlaku pada tahun 2018 melalui pilihan raya umum. Pakatan Harapan sah menang secara proses demokrasi dan pilihan raya, cukup bilang untuk mengambil alih kerajaan daripada Barisan Nasional. Di atas tiupan semangat perkauman, ancaman terhadap Islam, Islam terancam, orang Cina DAP kuasai kerajaan, dibuat berbagai jenis perhimpunan, terutama dimainkan oleh UMNO dan PAS cara yang cukup agresif, sehingga isu tabung haji kononnya tergadai kepada Cina, habis harta orang Islam, ustaz-ustaz lebay-lebay digunakan untuk berkempen di masjid-masjid. Kemudian pembunuhan Adib, Allahyarham Adib dalam parlimen. Ahli parlimen PAS mengatakan seolah-olah ada perancangan untuk membunuh orang Melayu. Isu agama dan perkauman ini dimainkan begitu dahsyat. Akhirnya beberapa orang pimpinan Melayu daripada Parti Keadilan bersatu meninggalkan Pakatan Harapan dalam peristiwa Sheraton, dan selepas itu beralih kerajaan Melayu Islam seperti yang dicanangkan oleh Tan Sri Mahyudin Yassin dan rakan-rakan yang lain untuk mengambil alih, kononnya bahaya kepada Islam dan bahaya kepada Melayu di bawah kerajaan Pakatan Harapan. Bila Tun Mahathir meletakkan jawatan, maka beberapa proses yang tak perlu saya ulang. Akhirnya Tan Sri Mahyudin Yassin dilantik sebagai Perdana Menteri. Berlaku kekeliruan di situ, kerana semasa diumumkan Tan Sri Mahyudin Yassin sebagai Perdana Menteri, kami berkumpul di Yayasan Bukhari. Ahli-ahli parlimen membuat SD yang menyokong Tun Mahathir kembali menjadi Perdana Menteri seramai 114 orang. Akhbar luar negara, khasnya akhbar di London, mengatakan seolah-olah ada coup ataupun rampasan kuasa di pihak atasan. Kekeliruan berlaku. Sebab itulah bila Tan Sri Mahyudin Yassin mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri, sampailah beliau jatuh, tidak ada undi keabsahan. Vote of confidence dibuat kerana ada keraguan, adakah Tan Sri Mahyudin Yassin dapat sokongan yang cukup melebihi separuh ahli-ahli parlimen. Tetapi apabila ada beberapa orang ahli parlimen UMNO menarik sokongan kepada Tan Sri Mahyudin Yassin, lebih sahih bahawa beliau tidak cukup sokongan, hilang majoriti yang ketara, barulah beliau meletakkan jawatan. Dalam proses untuk melantik Perdana Menteri menggantikan Tan Sri Mahyudin Yassin, saya tak ulang apa yang berjalan, titik-titik perjalanan pertemuan dengan Sri Paduka Yang di-Pertuan Agong dan sebagainya.
Akhirnya diumumkan Datuk Ismail Sabri mendapat sokongan 114. Datuk Seri Anwar Ibrahim mendapat sokongan 105. Dan seorang lagi Tengku Razali mendapat sokongan 1. Jumlah undi diumum. Tetapi pelantikan Tan Sri Mahyudin Yassin tidak diumum berapa yang menyokong Tan Sri Mahyudin Yassin. Sebab itu keabsahan beliau menjadi Perdana Menteri sebenarnya tidak ada di sudut bilangan ahli parlimen. Kemudian lepas itu berlaku perubahan-perubahan pemerintahan di negeri. Apabila di Kedah, mimpin PAS di Kedah membawa sokongan ahli adun-adun yang mencukupi melebihi separuh, maka Baginda Sultan menerima hujah-hujah itu dan akhirnya berlaku perubahan pemerintahan di mana Menteri Besar Kedah bertukar daripada Datuk Seri Mukhris kepada Menteri Besar daripada PAS. Nama apa? Sanusi. Begitu juga berlaku di Perak. Bila pihak UMNO mempunyai sokongan yang cukup, maka Peja dan rakan-rakannya meletakkan jawatan dan berlaku pertukaran Menteri Besar. Begitu juga di Johor. Berlaku sedemikian rupa. Apabila pihak UMNO mendapati sokongan adun cukup melebihi separuh, berlakulah pertukaran Menteri Besar Johor. Ini amalan di Malaysia yang dipakai, tidak perlu dibuktikan keabsahan di Dewan Undangan Negeri atau di Parlimen, cukup bilang dipersembahkan kepada raja-raja atau Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Begitu juga berlaku di Melaka. Apabila beberapa orang keluar daripada Pakatan Harapan menyokong Perikatan Nasional atau Barisan Nasional, Adli hilang majoriti. Beliau pergi berjumpa menghadap Gubernur Melaka untuk bubar Dewan Undangan Negeri. Tidak direstui kerana kamu telah hilang majoriti. Tidak ada keabsahan untuk kamu memohon untuk bubar Dewan Undangan Negeri. Perkara yang sama berlaku sekarang ini, iaitu bila Ketua Menteri Melaka daripada UMNO hilang majoriti, bila 4 orang yang menyokong BN dan PN tarik diri daripada sokong dan mereka menyokong PH yang ada 11 orang, maka kerajaan PN-BN hilang majoriti. Sebaliknya apa yang berlaku, pihak yang hilang majoriti, speaker, beliau juga digelar raja sekarang di Melaka, berjumpa atau tidak Gubernur, saya tidak dapat pasti kerana beliau dalam Tun Gubernur berada dalam kuarantin, tapi diperkenankan untuk bubar Dewan Undangan Negeri. Peristiwa yang betul-betul sama, keputusan yang berlainan. Inilah yang paling pelik sekali berlaku di Malaysia sekarang ini. Kalau ini keadaannya, kalau hari itu Datuk Seri Anwar Ibrahim ada cukup majoriti, belum tentu beliau akan dilantik sebagai Perdana Menteri. Kerana sistem dan cara yang terpakai sekarang ini tidak ada lagi mengikut hawa nafsu semata-mata. Malaysia hilang identiti, hilang sistem pentadbiran, hilang tata cara,
Apa nak jadi kepada Malaysia pada masa hadapan? Dengan peristiwa yang berlaku di Melaka ini, yang sudah sah hilang majoriti, pihak yang hilang majoriti boleh memohon untuk bubar Dewan Undangan Negeri. Sedangkan Adli Zahari yang hilang majoriti dahulu, waktu itu baru lebih kurang 22 bulan. Masih awal untuk buat pilihan raya, belum lagi merebak COVID pada waktu itu. Tidak diizinkan kerana Kerajaan Pakatan Harapan di Melaka hilang majoriti. Bagi saya tak faham cara detail undang-undang. Sebagai orang lama yang duduk dalam parlimen, yang bergerak dalam politik di Malaysia agak lama, saya melihat Malaysia sekarang sudah tak ada arah tuju. Kerajaan jadi kelang kabut, maha kelang kabut, dan rakyat semakin risau dengan cara pemerintahan yang berlaku ini. Sebab itulah saya daripada awal saya menyebut langkah syaitan itu langkah syaitan, karena tidak menghormati pilihan rakyat, dan ianya berterusan berlaku pincang sampai ke hari ini. Sayang, UMNO dan PAS yang memainkan peranan yang hebat dalam langkah syaitan itu. Di mana soal kesahihan, di mana soal hak, di mana soal kedudukan keadilan agama, PAS tidak peduli apa lagi. Yang penting bagi mereka dapat kuasa untuk memenuhi tembolok-tembolok mereka. Bukan lagi soal justice, bukan soal keadilan, bukan soal rule of law. Ini yang kita lihat berlaku di Malaysia sekarang ini. Apa nak jadi seterusnya? Kita tunggu dan lihat. Bagaimana dengan MOU kesepahaman antara pembangkang dengan kerajaan ini? MOU ini kerana kita tidak mahu kekecohan politik ini boleh menjejaskan kehidupan rakyat. Sekali pilihan raya dalam masa 3 tahun, 3 Perdana Menteri. Barangkali ada usaha untuk tukar Perdana Menteri yang ada sekarang, Ismail Sabri. Tetapi bila tukar, belum tentu yang akan naik daripada PH. Oleh itu kita memikirkan soal ekonomi yang begitu teruk. Anak-anak muda menganggur, mahasiswa menganggur, sektor pelancongan hancur, peniaga-peniaga terpaksa tutup kedai-kedai mereka, warung-warung di supermarket, food court, selalunya di situlah orang Melayu berniaga, bukan tokek supermarket, terpaksa tutup. Keadaan ekonomi sebegitu rupa. Oleh itu, biarlah kita bertenang dalam hal politik ini. Kita kerjasama dengan pihak kerajaan untuk tumpu dalam 2 perkara, iaitu soal COVID-19 dan ekonomi. Dan pihak kami menyediakan pasukan perunding di pihak kerajaan. Pak Perdana Menteri juga menyediakan pasukan perunding. Mereka berbincang kerap, terutama menjelang bajet yang akan dibentangkan pada hujung Oktober nanti. Bajet yang dipersetujui bersama melalui perkara-perkara dasar untuk membantu hal ekonomi dan juga hal pandemik ini. Itu yang kita nak tenangkan suasana politik ini. Dalam keadaan tenang ini, tiba-tiba berlaku peristiwa di Melaka. Rakan-rakan daripada PN dan BN tidak percaya kepada MB Melaka. Tiba-tiba mereka membuat disaster, membuat satu perkara yang tidak menyenangkan bagi kami yang membuat persepahaman ini. Kenapa tak ikut cara yang kamu buat? Bila hilang majoriti, serahlah kepada PH dan juga mereka yang nak menyokong PH. Tapi double standard berlaku sebegitu rupa. Ya,
Saya tidak tahulah pimpinan PA boleh bersabar atau tidak dalam nak membuat persabahan bersama begini. Kalau kita lihat sikap Perdana Menteri yang tidak bertanggungjawab tentang apa yang berlaku di Melaka ini, saya akan ambil keputusan bersama dengan pihak PH. Apa keputusan, kita akan akor. Tapi secara peribadi, saya amat kesal dengan kejadian yang berlaku di Melaka. Perdana Menteri hilang kontrol dan tidak bertanggungjawab. Perdana Menteri tidak bertanggungjawab apa yang berlaku di Melaka. Kamu memulakan satu perkara yang buruk dalam sejarah pentadbiran di Malaysia ini.